dikeluarkan oleh Istana Negara berhubung proklamasi darurat yang berkuat kuasa di negara ini bagi seluruh persekutuan berkuat kuasa mulai 11 Januari 2021 hingga 1 Ogos 2021 untuk ampun perkenan Sri Paduka Baginda. Darurat mengikut bahasa Al-Quran ialah perkara yang membinasakan atau menyebabkan masyaqqah, yakni kesulitan bagi memelihara perkara yang dinamakan daruriyat yang wajib dipelihara demi menjaga maslahah yang wajib, iaitu memelihara agama, nyawa, akal, nasab, yakni keturunan atau zuriat, maruah diri dan harta. Perkara ini menjadi rukun kehidupan bagi diri manusia mengikut fitrah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta alam, dan inilah juga tertibnya. Allah Subhanahu wa taala mengajar konsep darurat dalam perkara yang menjadi rukun kehidupan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan ayat-ayat Al-Quran sebagai petunjuk kepada manusia secara fitrah tanpa mengira agama. Namun, Islam menetapkan ajaran dan pendekatannya berulang kali melalui firman Allah Subhanahu wa taala. Antaranya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah kalian daripada rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepada kalian, yakni halal, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagi kalian bangkai, darah, daging babi dan binatang yang ketika disembelih disebutkan nama selain Allah. Tetapi sesiapa dalam keadaan darurat terpaksa memakannya sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak berdosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Walaupun perintah Allah Subhanahu wa taala secara tegas mewajibkan makan daripada sumber yang halal, tiba-tiba berlaku darurat dan tiada makanan yang halal, maka Islam mengizinkan makan makanan yang haram dengan kadar yang sepatutnya. Ini disebabkan oleh darurat, dan makanan menjadi sangat penting untuk menjaga nyawa. Para ulama fiqh hukum Islam telah menetapkan satu kaedah yang terkenal, ad-darurat tubihul mahzurat. Keadaan darurat mengharuskan, yakni dihalalkan perkara yang haram. Seterusnya ditetapkan bahagian yang kedua dengan kaedah berikut, ad-darurat tuqaddaru biqadariha. Darurat itu ditetapkan kadarnya, yakni dihadkan batas sempadan mengikut keperluannya. Berlaku satu peristiwa yang melibatkan rombongan para sahabat yang bermusafir, dan salah seorang dalam kalangan mereka telah mengalami kecederaan di kepala sehingga berdarah. Lalu sahabat tersebut bertanya tentang rukhsah baginya untuk bertayamum. Kemudian mereka menetapkan mesti menggunakan air untuk berwuduk atau mandi dan membasuh. Oleh kerana dalam kalangan mereka ada yang tegas melampau sehingga lupa akan kemudahan yang telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui konsep yang umum sebagaimana firman-Nya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dan ayat-ayat lain juga membawa maksud yang sama berulang kali dalam Al-Quran, dan terdapat rukhsah, yakni kemudahan dengan bertayamum dan sebagainya. Akan tetapi mereka tidak mempedulikan darurat dan rukhsah sehingga sahabat yang cedera itu meninggal dunia. Apabila mereka melaporkan perkara yang berlaku itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, seperti mereka membunuhnya, Allah melaknat mereka kerana melakukan perkara itu. Adakah mereka tidak bertanyakan hukumnya apabila mereka jahil? Sesungguhnya ubat bagi penyakit jahil itu ialah bertanya, padahal cukup baginya bertayamum dengan tanah, membalut tempatnya luka, kemudian sapu sahaja atas balutan itu dan basuh atau mandi di tempat yang tidak luka. Imam Al-Bukhari rahimahullah, Imam Muslim rahimahullah, dan para ulama yang lain meriwayatkan satu hadis.
apabila datang satu rombongan kaum Badui, yakni penduduk padang pasir daripada Puak Urainah, kepada Nabi SAW dan memeluk Islam. Kemudian kerana disebabkan suhu Madinah, maka kulit mereka menjadi kekuningan dan kembang perut. Lalu Rasulullah SAW menghantarkan kepada mereka susu unta dan mengarahkan kepada mereka agar minum air susu dan air kencing sehingga mereka sembuh. Hadis di atas menjadi dalil perubatan dengan najis dibenarkan sewaktu berada dalam keadaan darurat. Tokoh ilmu perubatan dalam Islam, Ibnu Sina, telah membuat kajian betapa benarnya hadis tersebut. Para ulama juga membahagikan darurat kepada dua kategori, iaitu muajjal, disegerakan, dan muajjal, ditangguhkan. Lalu mereka meletakkan kaedah mengikut kadar keperluan masa dan sebagainya berdasarkan ayat yang telah disebutkan di atas. Adapun kewajipan melaksanakan darurat boleh dibahagikan kepada dua kategori, iaitu mudayyak, waktu yang sempit perlu disegerakan, dan muwassa', waktu yang luas boleh ditangguhkan. Contoh dalam perkara darurat yang tidak boleh ditangguhkan ialah bencana kebakaran yang dilaporkan kepada pihak bomba. Hanya seorang pengarah bomba yang lemah sahaja minta ditangguhkan bantuan untuk dihantar segera, kerana menunggu masa bagi mengadakan mesyuarat dahulu, menentukan siapa ketua pasukan, menentukan lori yang akan digunakan, dan alat yang nak dipilih terlebih dahulu yang memerlukan masa, sehingga menyebabkan mangsa kebakaran sudah menjadi abu. Para ulama menetapkan satu kaedah yang terkenal dalam ilmu tafsir Al-Quran dan usul fiqh, iaitu al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. I'tibar, yakni pengajaran itu diambil berdasarkan maksud yang umum daripada lafaz nas itu, bukan daripada sebab yang khusus. Maka di sini pula menjadi perbincangan ilmu maqasidus syariah bagi tujuan dan hikmah hukum syarak, khususnya dalam menjaga maslahah dan menolak mudarat yang berkaitan dengan darurat yang telah disebutkan di atas. Adapun tindakan kerajaan dalam menangani sesuatu keadaan yang dihadapi oleh rakyat dan langkah yang sewajarnya dinamakan dengan konsep siasah syar'iyah yang disebutkan oleh Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Inna Allah la yaz'u bis-sultani ma la yaz'u bil-Quran. Sesungguhnya Allah mengizinkan pihak yang berkuasa memerintah untuk melaksanakan apa yang tidak diperintahkan oleh Al-Quran. Maka dalam keadaan seluruh dunia sedang menghadapi wabak COVID-19 yang sedang merebak, seluruh rakyat mesti memahami tindakan tegas yang wajib diambil oleh pihak kerajaan hari ini. Pada masa yang sama, pihak yang berkenaan tidak seharusnya mengumumkan berita yang menakutkan rakyat sehingga mereka menjadi panik. Maka kerajaan wajib bertindak dengan tindakan yang tegas mengikut lunas undang-undang darurat terhadap sesiapa sahaja yang tidak bertanggungjawab menyebarkan berita bohong dalam kalangan masyarakat yang gelisah dengan berbagai bencana yang berlaku.